Assalamualaikum. Hari ni hari penting untuk aku ceritakan satu buku. Buku ni memang aku dah mencari-cari lama dah. Anak aku ada problem speech delay. Agak sekarang dia umur 5 tahun. Tapi dia nak cakap pun memang sikitnya dia punya percakapan dia. Tapi dia ingat. Okay, aku ingatkan anak aku ada masalah. Sampailah aku jumpa buku The Einstein Syndrome. Tak pasti kau nampak ke tak. Okay, jom. Bila pas aku baca je buku ni, persepsi aku terus berubah dekat anak aku. Oh, anak aku bukan masalah, tapi sebenarnya anak aku ada potensi lagi besar. Okey, jom kita bedah buku ni. Kita go point by point yang aku dah sinopsiskan. Jom, ready? Okey, dalam buku ni The Einstein Syndrome yang ditulis oleh Thomas Sowell, dia cakap budak yang lambat bercakap ni, faktor paling besar dia ialah sebab ayah dia kerja engineer atau saintis atau math atau musician. Dia cakap 4 ni. Kalau parents tu kerja 4 ni, memang kemungkinan akan lahirkan anak yang lambat bercakap. Dia cakap kenapa? Sebab parents tu memang kerja dia analytical skill, selalu berfikir untuk menyelesaikan masalah. Okey, point kedua pula dia bagi tahu. Late talking children ni, orang yang budak dia speech delay ni, ialah dia jenis yang diorang suka berfikir dan diorang boleh menyelesaikan masalah yang kompleks. Dia boleh cakap tu can perform putting puzzle together. Okay, point nombor 3. Budak speech delay ni, dia ada strong will, kekuatan semangat yang pagi gila kentang lah. Macam aku perasan dekat anak aku, kalau dia nak buat something benda tu, dia nak buat benda tu juga sampai siap. Contohnya aku main dengan anak aku main puzzle yang kena cantum-cantumkan haiwan tu, cantum-cantumkan. Dia nak main tu sampai siap. Lepas tu dia nak main tu cara dia juga. Dia tak boleh ikut cara orang lain. Kalau atas tu kepala gajah nak kena sambung dengan badan gajah, boleh je sambung dekat tempat lain. Tapi dia tak nak, dia nak ikut cara tu juga. Okay, tu strong will. Okay, tu petunjuk yang budak speech delay tu ada potensi yang besar. Okay, ketiga je Okay, ketiga, budak yang speech delay ni, yang nak tahu dia bright, satu lagi, dia ada memori yang sangat kuat. Hang dah cerita kat dia dah lama dah. Contohnya aku bagi tahu, aku hantar balik kampung kat anak aku, pergi sepupu aku punya kahwin untuk berinai. Lepas tu anak aku pun berinai lah sekali, Enisa tu berinai. Lepas tu few months later, yang sepupu aku dah kahwin tu datanglah rumah aku, jumpa. Enisa tu terus cari tangan sepupu aku tu yang jadi pengantin tu. Mana inai dia? Tapi dia tak boleh bercakap, dia tengok. Lepas tu dia cakap tak ada pun. Okay, strong will tadi kita dah go for outstanding memory, strong will. Lepas tu point yang ketiga dia memang selective interest. Budak yang speech delay ni, dia memang selective interest. Dia memang minat certain benda je, dia tak minat semua benda. Dia memang minat, dia obses dengan satu benda. Jadi macam korang yang ada anak speech delay pun korang tahulah, dia akan obses satu benda. Sama ada mainan ke, sama ada dia nak shower lama-lama ke, sama ada dia nak tulis ABC ke sepanjang hari. Okey, budak. Lepas tu yang keempat ialah budak yang speech delay ni, dia cakap petunjuk dia bright dia juga, dia delayed toilet training. Maksudnya dia lambat toilet training dia. Okey, nombor 5 ialah dia cakap kalau nak tahu budak tu bright juga, salah satu dia boleh baca atau dia boleh pakai nombor pada waktu umur yang kecil. Dia cakap yang sifat ni mungkin ada, mungkin tak ada. Dia bergantung kepada orang lah. Kalau budak speech delay tu dia obses dengan nombor atau baca, atau bukan baca, dia boleh membaca, dia memang boleh baca. Okey. Lepas tu tadi point yang nombor 5 ialah yang tadi aku cakap tu dah. Yang budak speech delay ni kebanyakannya memang parents dia atau grandparents dia tak kerja engineer, kerja saintis, kerja apa lagi tadi tu, mathematician atau musician. 4 ni memang bagi budak tu kemungkinan besar speech delay. Okey,
Dan poin yang paling penting sekali dalam budak speech delay ni ialah dia memang faham apa kita cakap. Cuma dia tak boleh bercakap balik. Jadi lepas tu dia cakap lah. Dia yang writer dia bagi tahu yang budak speech delay ni dia boleh ingat perkataan. Dia boleh ingat vocab yang dia tengok kat kartun. Tengok kartun dekat Cartoon Network ke YouTube ke, dia boleh ingat. Tapi dia tak boleh, otak dia tak boleh, bila nak bercakap tu dia kena cari. Saya nak pergi makan. Dia tak boleh cari tu. Dia hanya boleh jumpa makan. Ayah makan. Tapi sebenarnya dia nak makan. Dia tak boleh ayah Ainisa nak pergi makan. Dia hanya boleh ayah makan. Dua tu je. Lepas tu orang pun kena tanyalah kenapa kemungkinan dia tak boleh menggabungkan ayat tu seperti budak-budak biasa. Okay, ini yang research ni best ni. Dia cakap kemungkinan besar ialah budak tu punya bahagian otak untuk menggabungkan perkataan saya nak pergi makan, dia belum terbina lagi. Dia ada tapi dia tak cukup power lagi. Lepas tu kalau bahagian otak tu tak cukup power, bahagian otak mana yang power? Jadi otak manusia ni, yang otak budak speech delay ni, dia bahagian lain yang dia kembang dulu. Contohnya Einstein, dia daripada lupa nak cakap kenapa dia panggil Einstein syndrome. Sebab Einstein syndrome ni Einstein yang kena sendiri. Lepas tu tadi kita bagi tahu, jadi budak speech delay ni dia akan kembang kat bahagian lain. Analytical skill dia dulu, bahagian kira-kira dia dulu, bahagian dia solve puzzle dulu, bahagian selesaikan masalah dulu. Lepas tu barulah dia kembangkan bahagian bercakap. Okey, salah satu faktor lagi kenapa budak speech delay dia lambat bercakap, sebab dia cakap satu lagi research dia, yang hasil research dia, ada certain budak speech delay ni dia ada high standard, dia nak perfect. Bila dia perfect baru dia akan bercakap. Sebenarnya dia boleh bercakap lah, tapi dia nak perfect. Saya nak pergi makan. Kalau selagi dia tak boleh cakap saya nak pergi makan, dia cakap saya pergi makan, dia tak akan cakap. Tu cakap tu kemungkinan. Alright, satu lagi. Okay, point seterusnya dalam buku ni dia cakap kita ada terbelik pula lidah. Dia cakap dua bahasa dekat rumah tak ada menjadi satu isu masalah. Budak memang boleh faham. Cakap dua bahasa, tiga bahasa dekat rumah, ada orang cakap, ada cakap lah 2-3 bahasa dekat rumah, nanti budak lambat bercakap. Tak. Dia cakap ikut kajian memang tak ada. Budak memang boleh ingat. Okey, point yang seterusnya ialah kalau kita paksa budak tu juga pergi speech therapy, kemungkinan besar dia membawa lagi banyak mudarat berbanding kebaikan. Okey, lepas tu dia bagi contoh dalam buku ni, ialah Einstein dulu-dulu ni memang dianggap sebagai student yang bermasalah besar lah dekat sekolah. Dah lah malas, lepas tu buat hal dekat sekolah. Sebab apa? Sebab satu lagi dia memang ada Einstein. Lepas tu dia tak boleh bercakap sangat. Dia punya vocab tu tak bagus. Okey, jadi kalau lepas tu point seterusnya, penulis cakap bright children ni dia last kali akan bercakap sama ada umur 6 tahun ke, 7 tahun ke, 8 tahun ke. Dia cakap that's not the main problem pasal budak yang lambat bercakap ni. Sebab dia akan bercakap. The main problem ialah budak yang lambat bercakap ni ialah parents yang tak fully utilisekan dia punya bakat dalam kehidupan. Dia cakap kebanyakan parents yang ada masalah budak speech delay ni, bila budak dah bercakap je, okey dah, budak dah bercakap dah, alright, okey dah, settle lah. Habis budak tu yang pandai matematik, budak tu pandai sains, pandai geografi, atau dia pandai sejarah, atau dia pandai bahasa, budak tu biar je lah. Macam budak tu pandai kat sekolah macam biasa, lepas tu bakat dia tak diasah dengan betul. Last sekali menjadi seperti biasa, dia tak ada apa, bakat tu tak diasah. Lepas tu antara pesanan terakhir dalam buku ni, dia bagi tahu budak tu, dia pertama dia lambat bercakap, lepas tu dia boleh bercakap, lepas tu dia dah pandai bercakap, lepas tu pandai kat sekolah pula tu. Dia cakap ni yang datang, dia cakap dia macam nasihat betul-betul. Bila budak tu dah pandai,
budak tu asyik skor matematik, budak tu asyik skor sains, fizik ke apa kan. Budak tu akan rasa macam, senangnya sekolah ni. Aku ni sebenarnya genius lah. Aku sebenarnya tak payah belajar lah. Boleh dapat A. Aku boleh dapat A plus ataupun A minus. Aku duduk kat rumah. Cakap ni yang problem dia ni. Apabila budak tu dah sampai level yang semua benda nampak senang, kita kena bagi dia lagi susah. Peduli bagi tahu, hang kena bagi lagi susah untuk dia. Bagi lagi susah. Bagi cabaran lagi. Sebab apa dia cakap? Sebab kalau budak tu asyik dapat A tanpa usaha yang banyak, nanti budak tu rasa macam, hidup kat dunia ni sebenarnya senang lah. Aku tak payah buat apa, dapat dah 90 matematik, 95 at math. Lepas tu akibatnya bila dia besar, bila ada cabaran yang susah sikit je, susah lagi kehidupan. Aku stres lah. Aku depress. Hidup ni sangat susah. Penulis cakap, budak yang late talking children yang berjaya, yang menjadi bright ni, kita kena selalu bagi dia cabaran supaya dia rasa macam hidup ni sentiasa penuh dengan onak dan duri yang dia perlu lalui, dan dia berjaya, minat dia tu dalam contohnya matematik lah. Aku bagi contoh matematik, dia dapat asahkan bakat dia lagi cepat berbanding budak lain. Tapi dia punya ultimate aim dia bukan nak beat budak-budak lain. Ialah ultimate aim dia ialah kita nak dia capai potensi dia yang sepenuhnya. Okay, kalau aku memang recommend lah korang baca buku ni, The Einstein Syndrome, Bright Children Who Talk Late by Thomas Sowell. Especially kepada parents yang ada anak yang speech delay. Okay, aku ada 2 anak speech delay. Jadi cabaran aku 2 kali ganda. Nak aku cuba terbaik. Right. Salah satu pesanan terakhir juga daripada penulis ni, Profesor Hamilton menasihatkan penulis ni. Dia cakap apa? Dia panggil Sowell. Okay. Don't try to teach him to talk. Not right now. You just give him lots of love and attention. Okay, dalam research dia ni, kebanyakan yang hasil yang budak speech delay ni, dia buat research ni pada tahun 90-an. Dan sekarang ni dah tahun 2020, dan kebanyakannya jadi profesor, kebanyakannya jadi programmer, jadi engineer. Kebanyakannya adalah menjadi career-career yang luar biasa. Jadi dia dah buktikan budak yang speech delay ni tak ada masalah dalam hidup. Adalah masalah dia ialah parents untuk kita kembangkan bakat dia ke tahap yang maksimum. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum.